إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Masih yang ada pakai mask ni tak sihat ke macam mana? Okay, tak apa saja dia bertanya. Ya, nak pakailah. Tapi harapnya semua sihat, sejahtera, ya, gembira, ceria, apa lagi? Kaya, bahagia, ya, insya-Allah. Kerana ada Allah, ya, yang maha baik bersama-sama dengan kita. Jadi insya-Allah pada pagi ni Ustazah agak lelah sikit, macam kerja dah buat daripada subuh tadi sampai sekarang. Sebab kuliah dia lambat sangat, pukul 10. Dia kalau kuliah pukul 9 tak boleh buat kerja lain, dia kena tumpu nak pergi kuliah pukul 9. Tapi bila pukul 10 tu, selit dulu semua-semua sampai terlajak 10 suku. Okey. InsyaAllah pada pagi ni, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, Ustazah akan pilih beberapa potongan ayat Al-Quran untuk menerangkan satu mutiara kata. Ya, sebab Ustazah belum bincang dengan Kak Teh lagi untuk tadabbur 2023 ni pemilihan surah. Ya, belum. Sebab Ustazah kan terlompat-lompat kan. Kejap ada, kejap tak ada kan. Jadi untuk kelas hari ini, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah buat pilihan beberapa potongan ayat untuk menerangkan tentang satu mutiara hikmah yang indah. Kalau mutiara kata Ustazah tak indah. Itu macam bunyi membebel je lah, kan? Tapi ini mutiara kata seorang arifin, seorang yang arif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya seorang ulama, syekh yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ahli tasawuf, ahli penyucian hati. Jadi kata-kata hikmah dia indah. Ya, jadi insya-Allah pagi ni Ustazah ambil kesempatan tu berkongsi kata-kata hikmah tersebut dan suntingan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menjelaskan maksud, ya, ataupun kata-kata hikmah itu sebenarnya diambil daripada ayat-ayat yang kita akan baca ni. Contoh sahabat-sahabat sekalian, boleh tulislah bagi yang ada nota. Yang tak ada nota boleh ingat kat kepala. InsyaAllah. Dalam bunyi tu. Okey, standby lah. Tulislah kat mana-mana. Kat kain tudung. Kalau tak ada bawa buku. Kat tangan kan. Surah Al-Isra ayat 67. Surah Al-Isra ayat 67. Surah Yunus ayat 12. Surah Al-An'am ayat 63 dan 64. Tiga petikan. Makna yang pertama, surah apa dia? Al-Isra 67. Lepas tu Yunus ayat 12. Lepas tu Al-An'am 63 hingga 64. Alhamdulillah. Ya. Ustazah tak baca dulu ayat tu, saya nak baca hikmah dulu. Mutiara kata dulu, ya. Okey. Dan bila Ustazah baca mutiara kata ni, kalau muslimat boleh ikut, dengar dan ikut, boleh. Tapi kalau tak jelas apa benda yang Ustazah cakap tu kan, jadi miming je lah. Macam tu je. Okey. Faqatuka.
Bagus betul tu makhraj semua tu. Faqatuka laka dhatiyah wa wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha wal faqahu الذاتية لا ترفعها العوارض. Okay, dah boleh duduk Saudi. Ya, semua dah punya Arab. Maksud daripada apa yang sahabat-sahabat para muslimah baca, saya bacakan panjang terus laju-laju tadi tu pendek-pendek kan. Faqatuka laka dhatiyah wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafi alayka minha wal faqatu dhatiyah la tarfa'uha al-awarid. Apakah maksud dia? Siapa tahu maksud dia, ustazah belanja dia makan tengah hari sekali dengan makan malam. Hari ni. Tapi saya tak pergilah, saya belanja je lah. Order Grab, bagi alamat kan. Siapa tahu maksud dia? Cepat ni, lunch ni bukan lunch biasa-biasa, bukan burger, tak. Boleh request. Yang banyak-banyak tadi yang faham yang mana? Lah. Okey lah. Ya. Maksud dia adalah faqatuka, maksudnya adalah rasa berhajat kita. Maknanya kita manusia ni, sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu semua, ada memiliki rasa berhajat, rasa memerlukan. Ada tak? Saya nak tanya, siapa kat sini yang dia tak ada rasa hajat, tak ada rasa memerlukan, tidak memerlukan sesiapa pun dalam hidup dia. Tidak perlu pertolongan, tidak perlu doa, tidak perlu angkat tangan. Tak mungkin. Tak mungkin. Lalu apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah, tuan-puan sekalian, kamu ada rasa nak minta tolonglah, rasa perlulah, rasa berhajatlah, terutamanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi nak tidur tuan-puan sekalian, ada tak niat nak bangun qiyam? Kepada siapa kita gantungkan hajat supaya kita dibangunkan? Allah. Ustazah malam tadi tidur lewat sangat. Tanpa diduga-duga keluarga besan datang nak tumpang buang air je. Sebenarnya sebab daripada UIA kan, convocation Kak Long kan. Jadi nak numpang buang air, lalu rumah besan dia ni. Tak mungkinlah kita bagi buang air je. Ustazah buatlah air. Kena buang air lagi kan. Jadi tak ya masuklah anak beranak tu semua. Memang masa tu kat rumah makanan dah tinggal sikit sangat dah. Kita orang tak makan malam sangat. Tapi orang datang nak buat macam mana? Dah kita cari musangking. Nak musangking, cari musangking. Beli musangking. Nanti sekejap. Nyampla pula. Ada ipar buat. Nyampla tahu kan ikan, sotong, udang yang masuk dekat salad tu. Ada sambalnya. Tu sedap kan? Ya. Jadi Masya Allah jadi riuh rendah dengan kaum keluarga. Datang pula kakak ustazah apa semua. 12:30 malam. Baru tetamu. Selesai semua balik. Ya? Nak bagi tahu tuan-puan, so bila nak tidur tu, takutnya ya Allah, ni boleh terlajak ni. Kan ya? Dengan siapa kita bergantung harap? Allah. Ya Allah, kejut aku ya Allah. Ya, jangan sampai terlajak tidur. Allahu Akbar. Rasa bergantung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, rasa bergantung, rasa berhajat itu adalah zatiyah. Zatiyah ni apa dia? Sifat semula jadi pada diri kamu yang tidak akan tanggal.
takkan tanggal. Pergilah program motivasi mana pun. Independen kata motivator tu. Kok mana pun zatiahnya tetap. Kamu tidak boleh berdiri sendiri. Pergilah. Saya bukan menyalahkan pergi program motivasi. Pergilah, elok juga nak tambah semangat. Tapi kena tahu had dan batas dia apa dia. Kamu tidak akan boleh berdiri sendiri. Carilah segala jalan nak tambah semangat. Pergilah macam-macam kursus. Merangkaklah dekat bawah apa. Kan kalau yang kasar-kasar kadang-kadang. Kawat ke apa. Nak bina. Tetap zatiah. Kamu adalah hamba Allah. Kamu tak boleh berdiri sendiri. Kamu akan menangis juga. Untuk meminta kepada Allah. Kamu akan sujud juga. Untuk memohon kepada Allah. Walaupun pangkat kamu yang paling tinggi dalam tentera. Apa benda? Entah siapa tak tahu. General, panglima, apa. Zatiah kamu. Sifat semula jadi kamu. Sifat yang Allah pakaikan kepada kamu apa dia? Kamu lemah. Kamu memerlukan bantuan yang lebih kuat. Yang maha kuasa. Untuk setiap perkara dalam hidup kamu. Cuma kadang-kadang kita tak terasa bahawa nak berkelip mata pun tuan-puan. Kita memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minum seteguk air pun kita memerlukan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebab Allah izin, kita tak terasa. Allah bantu, kita tak terasa. Andai kata Allah uji, ada keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk menikmati perkara-perkara tersebut, baru kita tahu kena minta tolong dengan Allah untuk membolehkan kita minum seteguk air. Betul tuan-puan? Alah, tak payah cerita jauh-jauh. Orang kuat terkencing. Cuba bawa dia pergi umrah. Ya, rela tak minum. Kat dalam masjid tu. Minum kak, tak apalah kan. Rupanya masalah dia, masalah kan kalau minum nak terkencing. Dah lah jauh dia punya apa. Mana tak ada rezeki dia lah nak minum. Orang lain minum. Tak pula terkencing-kencing. Kan ya, tunggu balik dekat hotel. Kakak ustazah tuan-puan, kanser pankreas. Tiba-tiba berlaku pendarahan dalam perut dia. Yang doktor tak tahu kat bahagian mana dalam perut tu yang berdarah. Sebab dia muntah darah pakai baldi tuan-puan. Memang kita nampak macam jeli-jeli darah. Ustaz kata, ya Allah, aku ingatkan dulu hanya cerita drama. Kan? Depan mata. Dan ustazah masa tu ada. Ustaz rasa macam nak. Tapi doktor tutup langsir kan. Lepas tu dia. Ustaz rasa macam, ya Allah, macam mana Kak Long menghadapi? Mata dia dah terbeliak-terbeliak. Dan kita tengok macam mana masa tu, pasukan doktor tu, ya bahaya kan, darah keluar daripada banyak kan. Doktor nak hentikan bahagian mana dalam perut ni yang berlaku pendarahan. Lalu bila dah buat macam-macam, maka doktor kata tidak boleh walau setitik air pun masuk. Sebab tak nak bagi nanti ada, kita tak tahu kat mana setitik air pun tak boleh. Masa tu tuan-puan, ya Allah, Ustaz kesian sangat tengok Kak Ustazah. Dia nak bercakap, dah tak boleh sebab terlampau kering kat dalam ni, bibir. Tapi Ustaz tahu dia minta air. Sikit je dia, nak air. Nak suruh letak. Tapi tak boleh, doktor kata tak boleh langsung. Kita sekarang tengah cek kat mana yang berdarah. Masa tu dia kata, Masya Allah. Ustaz haus nak minum air, minum. Tak minum kat depan kakak kan. Tahulah rezeki air yang Allah bagi kepada kita. Tapi masa kita lancar je hidup tuan-puan, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh. Kita mungkin tidak perasan bahawa kita sebenarnya sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa wurudul asbab. Dan ketika mana Allah datangkan sebab-sebab sementara. Sebab-sebab sementara tu, nanti Ustaz kata apa dia sebab sementara Allah datangkan sebab-sebab sementara. Apa tujuan sebab-sebab sementara? Sebab sementara ni adalah mudzakiratun, sebagai peringatan kepada kalian, kepada kita. Jadi sebab sementara dia tu apa? Sakit, susah hati, tak ada duit, apa lagi? Sakit hati, luka batin, apa lagi? Banyaklah macam-macam lah. Ya?
gelisah, kena kecam, kena fitnah. Macam-macam yang namanya kesusahan. Yang orang tak nak benda-benda tu, kata Syekh, itu Allah datangkan. Sebagai yang dinamakan sebab-sebab sementara. Tujuan dia apa? Mudzakirat. Menasihatkan kita. Dia tak bercakap. Dia bukan orang yang datang bercakap. Kalau ustazah datang cakap, sabarlah kak. Senang, boleh kata ustazah penasihat. Tapi ni Allah datangkan keadaan. Tapi sebenarnya itu datang daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Mengingatkan. Menasihatkan. Makna kata kesusahan yang datang kepada kita itu adalah tetamu yang Allah kirimkan. Sakit yang kita lalui dan hadapi itu, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah hadiah yang Allah berikan. Dia tidak datang begitu saja. Dia datang bersama dengan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan kepada kita. Tapi bila kita tak ingat cerita-cerita yang saya cakap ni kan, bila datang sakit, lepas sakit, lepas sakit. Baru semalam melok lutut mak ni, belah kanan. Dah belah kiri pula sakit. Tengok kan, dia lupa tu. Ya, bahawa apa dia? Ini adalah sebab-sebab sementara yang Allah bagi. Tetamu yang Allah datangkan. Kiriman yang Allah berikan. Untuk apa? Mudzakiran. Dunia ni sangat fana tuan-puan. Semua benda sementara, tidak kekal kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kesenangan maupun kesusahan, semuanya fana. Tak kekal. Ya, tak ada apa yang kekal, tak ada apa yang kekal. Allah nak tunjuk depan mata kita, tidak ada yang kekal. Elok-elok kamu di atas, ada tak hari jatuh ke bawah? Jatuh. Elok-elok hidup, ada tak mati? Mati. Ya? Elok-elok sehat, ada tak sakit? Ada. Elok-elok orang suka, ada tak orang benci? Ada. Ya, ini adalah keadaan. Wa wurudul asbab, didatangkan sebab-sebab sementara. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan kepadamu supaya kamu tidak lupa dengan sifat zatiyahmu yang tersembunyi. Apa sifat dia tadi? Tidak boleh berdiri sendiri. Bergantung dan bersandar, berharap dan memerlukan kepada yang lain, khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal faqatu dzatiyah, dan sifat semula jadi kamu itu tidak akan dapat dihilangkan semata-mata datangnya pemberian-pemberian sementara seperti kaya, sehat, lapang, kemewahan. Dia tetap tidak hilang dengan kedatangan semua pemberian-pemberian tadi. Boleh faham tak sikit sebanyak ya tuan-puan sekalian apa yang kita maksudkan ini? Maksud dia apa dia? Mutiara kata ini mengingatkan kita tentang siapa diri kita yang sebenar. Masya Allah. Adalah satu malapetaka sahabat-sahabat sekalian bila kita rasa kita tidak memerlukan sesiapa pun. Itu namanya sombong. Antara tanda kita mulai nak sombong tuan-puan sekalian, rasa tak memerlukan apa pun dalam konteks bicara kita kerohanian ni, bila mana kita mula rasa macam culas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Culas. Culas tu boleh jadi tak doa pun, ala kadar je. Lepas solat, bangun terus, tak doa. Ya? Itu culas. Maknanya, dah tak ada rasa apa-apa. Dan kadang-kadang kita sahabat-sahabat, bila kita rasa kita punya support system kita kuat, kita rasa tu dah memadai. Tak apa, saya ada bibik. Tak apa, saya ada circle saya.
Tak apa, saya ada kabel saya. Tak apa, saya ada suami saya. Tak apa. Semua yang kita cakap tu makhluk. Dan kita rasa lega. Tak apa, saya ada anak-anak saya. Bahkan Ustazah pernah ada seorang suami tu cakap, isteri dia pernah kata kat dia, yelah mungkin terlepas cakap ke apa kan, kalau dia mati pun tak apa, saya ada ramai kawan saya. Kawan saya ramai, dia kata. Dia tak pandai bawa kereta, tapi kawan dia ramai-ramai. Suami dia cakap, jadi kata suami dia, habis macam mana awak nak ke pasar? Ada kawan saya, boleh bawa saya pergi pasar. Tapi Ustaz ambil, dia kata dengan si suami tu, mungkin dia terlepas cakap masa dia marah. Ya? Tapi nak bagi tahu, baik suami, baik kawan, baik siapa pun, sangat terbatas dalam membantu kita. Tapi izin Allah Subhanahu Wa Taala, semua tu tak dapat nak mendatangkan sebarang manfaat kepada kita pun. Jadi, kenapa pentingnya hikmah ini tuan-puan sekalian? Apa penting dia? Untuk mengelakkan daripada satu sifat yang Allah tidak redha, walau sebesar zarah pun ada dalam hati kita. Sebesar zarah pun Allah tak redha. Jangan kata segelas. Ya? Jangan kata sebesar kiub. Sebesar zarah pun Allah tak redha dalam hati kita. Sifat apa? Takabur. Sombong. Aku boleh buat semua. Tak apa. Semua boleh. Aku boleh. Aku boleh. Aku boleh. Berpada juga nak cakap aku boleh ni. Ya kan? Kadang-kadang kita dalam motivasi. Saya boleh. Saya boleh. Iya. Tahu saya boleh. Tapi tetap sebagai hamba Allah berpada juga. Macam mana boleh jadi boleh? Ada Allah. Tak kerana kita semata-mata. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat sekalian, bila ada saja sifat sombong, takabur, rasa diri hebat, rasa diri pandai, rasa diri kuat, rasa diri kaya, rasa diri memiliki segala-galanya, Allah sebut dalam hadis qudsi, aku haramkan walau sebesar zarah. Sebab itu pakaian aku. Ibadahlah banyak mana pun tuan-puan sekalian, tapi dalam hati ada rasa sombong. Ya, ada rasa sombong, ada rasa bongkak, takabur, pandang diri lebih hebat daripada orang lain. Tak tahu dah nak cakap macam mana dengan ibadah tu. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, dalam hidup kita ini, ni nak sampai kepada apa yang kita lalui dalam hidup, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik mentarbiah kita, mendidik kita. Buat sampai keadaan diri kita akur bahawa aku tidak mampu melakukan apa pun kecuali dengan kehendak dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akur. Jangan dia cakap besar dalam hidup ni. Tak apa, mak boleh duduk sorang-sorang besok. Kau buatlah kerja kau semua. Pergilah kat keluarga kau. Mak boleh. Biar betul mak. Biar mak sorang-sorang. Kan kita faham mak ni kan. Kita pun mak kan. Besok kita pun sama kat cakap macam tu. Biar. Tapi sebenarnya kita kena cakap beralas tuan-puan. Kena cakap beralas. Apa dia? Setakat mak mampu ni, mak cuba. Sampai masa tak ada kudrat, tak mampu sorang-sorang, mak terimalah aturan. Mungkin kena duduk dengan anak-anak. Ya. Betul tak tuan-puan? Sebab mana sangat kemampuan dan keupayaan kita. Memang kena cakap beralas semua benda. Oh saya boleh. Semua saya boleh. Belum tahu. Ya, macam-macam Allah tunjuk nanti. Sebab apa? Sebab tawaduk itu tuan-puan adalah sifat hati yang sangat indah. Tawaduk. InsyaAllah. Kan kita kan tengok Allah ajar ya. InsyaAllah la haula wa la quwata illa billah. Semua tu nak menimbulkan rasa
tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan dalam hidup kita tuan-puan kadang-kadang sampai terputus pergantungan dengan manusia kecuali Allah. Saya nak cerita dengan tuan-puan satu kisah benar. Tapi jangan cerita dengan orang. Tadi live kan ni. Ada live ya. Kisah seseorang lah tuan-puan ya. Saya tak nak cerita terlalu detail tapi untuk ambil iktibar ya. Masya Allah tuan-puan. Macam mana saya nak cerita ya. Tapi kan Ustazah selalu mengambil kisah dia ni. Tuan-puan yang ini, Ustazah nak suruh pas kat semua ini ud mihrab. Letak kat sejadah, letak kat telekung. So dia punya apa? Yang ni Ustazah pilih sendiri masa pergi baru ni, 3 masjid. Ya, okay. Baik, tuan-puan Masya Allah, macam mana Ustazah nak cerita ya? Tapi cerita dia kekuatan untuk Ustazah. Ya. Dia payah juga nak cerita ni, ya. Rumah tangga dia diuji. Dia ada anak yang ramai. Dia ada kedudukan pangkat, semua ada. Dia bukan orang Malaysia, orang negara lain. Dia ada kat tempat dia orang terhormat lah, keluarga dia apa semua gini. Allah uji. Dia suami dia berkahwin lain. Dia cuba, tapi lepas 2 tahun ke 3 tahun berlaku perceraian dia dan suami dia. So bercerai, tapi lepas beberapa bulan kembali bersama balik. Cuba lagi, kalau tak silap Ustaz sampai 13 tahun. Bayang 13 tahun akhirnya diceraikan oleh suaminya talak 3. Qaddarallah. Kenapa diceraikan tu? Ini saya dapat daripada mulut dia sendiri. Dia kata suami dia tak nak dah berpoligami, so dia memilih salah seorang akan dilepaskan. So yang dia pilih adalah yang pertama. Innalillah. Okay. Tapi Masya Allah sahabat Ustazah ni orang terpilih lah. Kalau calang-calang iman tak boleh lalui tuan-puan. Tapi dia kata apa? Hari saya diceraikan oleh suami talak 3 tu saya rasa seperti nadinya terputus. Masya Allah. Saya tak pernah dengar lagi ada orang mengungkap kesakitan dia dengan ayat yang sahabat dah cakap. Rasanya seperti nadi terputus. Bayangkan. Sebab dia struggle berbelas tahun. Sayang kat suami tu. Tapi akhirnya dipilih untuk dilepaskan. Rasa seperti nadi terputus. Tetapi cepat-cepat disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saya dengar tu tuan-puan, ya Allah. Sakitnya. Tapi dia jawab apa? Allah sambut. Allah tenangkan. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sepertinya Allah menjawab, selama ni doa saya, ya Allah, aku ingin kamu, aku nak cinta kamu. Tengok-tengok, mungkin Allah tahu kebergantungan saya dengan makhluk masih wujud. Cabut semua. Saat dicabut, gigi pun kalau cabut sakit. Kalau tak percaya, gigi tu gigi. Tak payah abuse doktor, cabut terus. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Sakit. Sakitnya tu saya gambarkan seperti nadi saya putus, Ustazah. Dia kata. Putus. Masya Allah, Masya Allah. Lalu hiduplah sendirian, keluar daripada rumah, membesarkan anak-anak. Dia yang keluar mulakan sebuah hidup baru. Bergelut dengan rasa rindu, rasa sayang. Tapi selalu yakin Allah takkan sia-siakan. Yakin Allah adil, Allah tidak zalim. Masya Allah. Dan dia kata Masya Allah, rupa-rupanya ini nikmat yang tidak pernah dapat diberikan oleh sesiapa pun. Bahkan nikmat ni tak mungkin kita dapat rasa ketika mana kita dikelilingi oleh manusia.
Tak apa, suami saya kaya. Tak apa, saya ada ni, saya ada tu. Masa tu dia cakap, nikmat ni tak dapat rasa. Nikmat apa? Nikmat saya tidak ada sesiapa kecuali hanya Engkau saja, ya Allah. Betul-betul depan mata, dalam realiti hidup memang tak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Ustazah kan tuan-tuan sebab banyak bercakap dengan dia, telefon dia banyak ni apa semua. Saya kata Masya Allah, macam nak belajar lah, macam nak ambil dia punya dia punya kedalaman penghayatan makrifatullah dia tinggi ya tuan-puan. Jadi ustazah pun macam baik dengan dia, nak belajar ya. Bahkan kalau masa kata dia mesej Assalamualaikum, semoga ibadahnya semakin kuat, itu pun dah cukup baik dah ustazah. Mudah-mudahan ibadahnya makin kuat ya, mudah-mudahan zikirnya makin hebat. Itu pun dah cukup. Sebab apa? Kita rasa yang bercakap tu orang yang melalui. Dahsyat tuan-puan. Sesuatu yang dia tak terbayangkan. Habis, maknanya kalau hati tu lunyai, renyuk. Tapi rupa-rupanya di situlah Allah nak bagi tahu apa dia? Kamu memang tidak boleh sendirian. Semakin kuat rasa kebergantungan kita dengan Allah, keberhajatan kita dengan Allah, itu semakin baik untuk kita sebagai hamba. Banding tak ada rasa tu. Sebab apa? Allah bagi semua yang kita nak. Bila Allah bagi semua yang kita nak, potensi manusia la baghaw fil ardi, melampaui batas tu tinggi. Dah semua ada. Biasa ya. Tak adalah nak nangis-nangis, minta beria, nak kena puasa dulu, nak kena bagi sedekah dulu. Tak adalah beria. Sebab apa? Semua ada. Tuan-puan bayangkan orang kaya, tuan-puan, dengan orang yang nak bayar yuran sekolah anak tertunggak 7 bulan. 4 orang anak. Tuan-puan boleh bayang tak macam mana yang tertunggak tu berdoa? 4 orang anak, 7 bulan dah tertunggak bayaran yuran, duit tak nampak datang daripada celah mana. Pihak sekolah dah asyik bagi notis. Ya Allah, kita boleh bayang. Kat mana-mana saja dia berdoa. Naik atas motor berdoa. Ya, nak tidur malam berdoa. Jaga daripada tidur, terus berdoa. Betul tak? Hati dia, ya Allah, bantu aku ya Allah. Nampak matahari terbit ya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki pagi ni ya Allah. Bayangkan hati dia. Bandingkan orang senang. Sepak-sepak duit je. Apa sangatlah 10,000, apa sangat 20,000. Tuan-puan, yang ini dia punya rasa kebergantungan dan keberhajatan dengan Allah tu kurang. Sebab itu sampai satu ketika tuan-puan, pasti kita akan rasa macam, ya Allah, tak ada salahnya apa yang kau atur pada aku ya Allah. Baik semua. Alhamdulillah. Sebab Allah bukan nak menjaga zahir kita saja. Allah nak menjaga apa? Batin kita, hati kita. Nak bagi kita rasa bergantung harap dengan Allah. Semakin kita bergantung harap, rasa bergantung harap dengan Allah tu kuat, dia semakin mendatangkan keindahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rasa kasih, semakin rasa rindu, semakin rasa cinta, semakin rasa takut. Kenapa? Harap dia terlampau tinggi. Bergantung. Orang yang sehat, molek sehat, dia mungkin tak terfikir sangat. Macam nak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dapatlah sampai kuliah pagi esok kat masjid tu. Punya nak datang sebab dia sakit lutut. Kan ya? Kan datang krem kaki ni kan tak dapat pergi pula. Doa ni, ya Allah, bagilah ya Allah. Lepas tu betulkan pula niat. Aku nak cari ilmu ya Allah. Aku nak dapat pahala iktikaf ya Allah. Kan berbeza dengan orang yang Allah bagi senang, Allah bagi mudah. Akan ada nikmat yang terluput. Kecuali orang yang Allah bagi senang, Allah bagi selesa, Allah bagi ni apa semua. Dia struggle untuk menjadi orang yang bersyukur. Kat situ hebatnya orang senang. Dia struggle nak jadi orang bersyukur. Sebab tuan-puan, menjadi orang bersyukur tidak mudah. Bahkan kalau kita ikut sifir ya tuan-puan, maknanya kita tengok kajian-kajian ayat-ayat Quran. Seperti menjelaskan kepada kita, orang sabar ni lebih ramai daripada orang syukur. Orang sabar lebih ramai daripada orang syukur. Ya?
Sebab dalam banyak keadaan, sabar ni satu benda yang tidak ada pilihan lagi. Setuju tak tuan-puan? Tak ada pilihan apa nak buat. Sakit teruk, dah duduk atas katil hospital. Nak mengamuk pun boleh tak bangun? Tak boleh. Apa nak buat? Nak menjerit pun tak boleh. Dah tak terdaya. Dah ada oksigen kat sini. Nak jerit macam mana? Ya tak ya? Apa nak buat? Sabar. Sabar tu kadang-kadang masih adalah satu benda yang tak dapat pilih dah. Terpaksa. Dalam pada tu hati merungut lah apalah. Tapi sabar. Tapi syukur tengah-tengah nikmat yang banyak. Ini kena pilihan yang jitu tuan-puan. Kena kuat hati dia untuk syukur. Kena ingat nikmat ni daripada Allah. Malulah kalau tahajud 2 rakaat je. Orang miskin pun boleh buat 2 rakaat. Orang susah pun boleh buat. Aku orang senang. Aku tidur atas nikmat yang sangat banyak. Takkanlah semata-mata 2 rakaat je. 2 minit 2 rakaat. Ya? Kena tunjuklah ke rasa syukur. Tengok macam Nabi SAW. Afala akunu abdan syakura. Nabi sampai melecet kaki. Dan bila ditanya, kenapa mesti macam ni sekali ibadah? Nabi kata, apakah aku tidak mahu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nak bagi tahu, itu kalau untuk orang senang, nak bagi dia rasa tak hilang, rasa berhajat dan bergantung dengan Allah, supaya tidak takabur dan sebagainya, dia kena struggle, berusaha menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Setiap kedatangan nikmat, dia sambut dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana bimbang penambahan nikmat ini tidak bersama-sama dengan penambahan amalan dia. Tidak bersama-sama dengan penambahan iman dia. Tidak bersama-sama dengan penambahan tawaduk dia. Takut. Itu baru betul. Itu memang orang senang, orang kaya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, projek lagi. Tanya dekat sekretari dia, ni projek berapa juta ni? Oh, ni tak juta dah. Tuan, ini 1 bilion. Menangis dia, sujud dia. Ya Allah, aku takut pada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan ni bukan istidraj. Ya Allah, macam mana ni aku nak terima projek 1 bilion ni? Amal aku kena bertambah. Syukur aku kena bertambah, zikir aku kena bertambah, sedekah aku kena bertambah, ibadah aku kena bertambah. Ini Masya Allah. Tapi kalau tak tuan-puan, larut. 1 bilion tak cukup, nak 2 bilion tak cukup, nak 3 bilion. Habislah. Jadilah orang yang sebenarnya nampak dek mata kita kaya, tapi dia memiliki jiwa miskin. Tak pernah cukup. Jadi ini bendanya tuan-puan sekalian yang Syekh Ibn Atha'illah suruh kita berfikir. Berfikir satu hal, mensyukuri keadaan kita sekarang satu hal yang lain. Alhamdulillah, patutlah Allah bagi aku sakit sikit-sikit. Patutlah Allah bagi aku ni kejap okey, kejap tak okey, kejap lapang, kejap sempit, kejap. Sebab apa? Sebab nak sulam dalam hati kita rasa kebergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lepas. Jangan fikir kita ada ilmu, kita dah terselamat. Jangan fikir, makna jangan sampai bangga diri tuan-puan. Kalau orang tidak bangga diri, orang tawaduk, dia menghayati semua doa yang dia baca. Contoh, doa kunut bagi tadi. Kalau dah rasa diri alim, rasa diri macam tu macam ni, tak terasalah doa kunut tu nak dibaca dengan betul-betul. Apa dia kita baca? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada kami seperti mana orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Dalam doa kunut ni tuan-puan, dia seolah-olah mengajar kepada kita untuk tengok bahawa di sana ada golongan yang boleh menjadi cermin kepada kita. Jangan fikir kita yang paling hebat. Ya Allah, bagi aku hidayah seperti mana orang-orang yang Engkau beri hidayah. Ya Allah, beri aku sejahtera seperti mana orang-orang yang Engkau beri sejahtera. Tak pernah kata fikir kat kita, siapa orang tu? Tak ada ke kita dah baca doa kunut berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun, tak terfikir kat kita nak kaji, siapa orang yang Allah maksudkan tu ya?
Kan kita baca kan? Sama macam suratul Fatihah yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Siapa orang tu? Jadi kita dah baca bab lama tuan-puan, patutnya kita nak tahu, nak kaji. Siapa yang orang tu? Kalau yang siratal ladzina an'amta alaihim, maksud dia siapa? Minan nabiyyin wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Golongan para rasul, para nabi, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya? Jadi sama macam saya baca doa, ya Allah bagilah kami hidayah seperti mana orang-orang yang telah engkau berikan hidayah. Kenalah suluh golongan yang Allah nak bagi hidayah. Doa-doa ni tuan-puan mengajar kita apa dia? Daripada pagi hari lagi bergantung dengan Allah. Ya, nak minta tolong dengan Allah dan menjadi cerminan kepada diri kita adalah orang yang terdahulu sebelum kita. Kena tengok. Ya, orang terdahulu sebelum kita. Ustazah dalam perjalanan yang pergi ke Aqsa kan? Ya. Ustazah pergi Aqsa 2 kali lah 1 bulan tu. Tengah-tengah tu yang pergi Mekah dengan Madinah kan? Ya, pergi Aqsa 2 kali. Sampai sekarang Ustazah masih paksa diri untuk mencari ibrah dia. Cari lagi. Kenapa Allah hantar kau pergi sana? Cari lagi. Antaranya sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah ya tuan-puan, antara masjid yang kami ziarahi kat sana, dekat satu tempat namanya Hebron, adalah Masjid Khalil. Kan? Masjid Ibrahim orang panggil lah. Atau Masjid Khalil. Ya. Dalam Islam, ada 3 masjid yang disebut secara dalam hadis kan. Ya. Maknanya kena ada kesungguhan untuk kita pergi ke sana. Iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa. Ini disebut. Tapi ada ulama yang menambah +1. Tambah lagi 1. Sebagai nak menggambarkan utamanya masjid yang lagi 1 ni. Iaitu Masjid Khalil. Walaupun tak disebut secara nas, tapi ini maknanya pandangan ulama lah. Kok adalah masjid lain yang keempat apa dia? Maka mereka melihat paling utama adalah masjid yang tu. Masjid Khalil. Jadi bila pergi kat masjid tu tuan-puan, Ustaz melihat, ni pandangan Ustazah ya, Ustaz melihat tentera Israel mengawasi masjid tu lebih dahsyat daripada Masjid Aqsa. Di atas, di bawah, di celah, di apa semua ada sistem dan pasukan tentera dia. Lagi susah nak masuk. Lagi. Jadi mula-mula saya pun tak faham kan kenapa dia bersungguh. Dan dia cari jalan lah nak bagi alasan kenapa dia mesti meningkatkan kawalan di situ. Sebab berlaku pembunuhan pada satu pagi Jumaat dalam bulan Ramadan kalau tak silap Ustazah ya. Waktu subuh orang tengah sujud tuan-puan, datang 2 ke datang 3 orang, tembak semua yang sedang sujud. Bercurah melempah darah lah masjid tu. Mati. Saya ingat berapa ratus ke berapa puluh yang mati. So itu menjadi tiket kepada Israel nak bagi tahu masjid ni perlu kawalan keselamatan. Padahal puak-puak dia yang boleh bunuh. Jadi pergi kat sana tuan-puan sekalian, di sana masjid tu tinggi, bawah dia tu gua. Tapi kita tak dapat masuk gua tu. Kita cuma boleh tengok ada satu lubang, kita boleh tengok cahaya kat gua tu. Kita tak boleh masuk gua tu dah, ya. Jadi dalam tu gua yang dikatakan ya, dan mereka ni ada hujah dia lah. Situlah dia makam Nabi Yaqub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim terkumpul. Ya, terkumpul kan keluarga Nabi Ibrahim kan ya. Itu semua anak beranak Bani Israel.
Jadi terkumpul kat situ. Jadi ini adalah keluarga para nabi yang menjadi pertikaian Yahudi juga. Kan mereka pun sama kan. Ini nabi dia. Macam itulah. Mereka ni cuma tak nak ngaku Nabi Muhammad SAW je. Nabi lain diakui. Lepas tu ditukar-tukarnya ajaran tu. Ya. Jadi yang saya nak sebut ni tuan-puan, musafir tu yang macam mendekatkan kita, ya Allah ni Nabi Ibrahim kan, ni Nabi Yusuf, ini Nabi Yaqub, Nabi Ishak, isterinya Sarah, apa semua kan, isteri kepada Nabi apa? Nabi Ibrahim kan. Ustazah melihat balik semula doa-doa Nabi-Nabi tu. Jadi kalau tuan-puan perasan, Nabi Ibrahim ada berdoa, wa alhiqni bis-salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf juga berdoa dalam surah Yusuf, wa alhiqni bis-salihin, ayat 110 ataupun 101 kalau tak silap. Maksud wa alhiqni bis-salihin ni adalah, ya Allah, gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Siapa yang berdoa tu? Nabi. Kalau kita fikir dah sampai tahap Nabi, buat apa dia nak doa lagi? Gabungkan aku dengan orang soleh. Dah kamu tu soleh. Orang patut bergabung dengan kamu. Faham tak maksud Ustazah? Tapi kenapa para Nabi berdoa Allah merendah dirinya? Wa alhiqni bis-salihin. Kita tengok surah Yusuf. Ayat 101. Ya. Surah Yusuf ayat 101. Tengok dulu, takut 110 ke? Sebab ini adalah ayat yang, saya tanya sahabat Ustazah, saya nampak dia kuat sangat jiwa dia kan. Dia kata dia amal ayat tu. Jadi ini pengalaman orang lah kan. Surah Yusuf. Betul lah, 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa Nabi Yusuf. Kalau Nabi Ibrahim tu dalam surah Asy-Syu'ara, tak silap Ustazah ya, tapi saya tak sempat nak tengoklah. Apa ni? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Tengok lagi ujung-ujung ayat tu kan. Nabi Ibrahim juga minta supaya digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Ini menggambarkan apa tuan-puan sekalian? Kerendahan hati, tawaduk. Ya Allah, gabungkan aku dengan orang soleh. Padahal itulah yang soleh ya. Itulah bapa anbiya-nya. Kan bapa kepada nabi, nabi-nabi kan. Nabi Ibrahim ni kan rangkaian bawah keturunan tu ramai yang nabi. Tapi masih berdoa supaya digabungkan dengan orang yang soleh. Kena kat kita baru tahajud 5 malam, dah rasa orang lain kena bergabung dengan kita. Kita ni leader, spiritual leader. Macam mana tu? Ya? Kena rasa, ya Allah, aku tak ada apa-apa pun kecuali pinjaman daripada Allah. Kalau dapat ibadah yang banyak, syukur. Allah pilih, Allah beri kekuatan. Hari Allah ambil ada, boleh. Tapi Allah pilih di tengah-tengah kita berdosa untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan besar diri. Siapa kita? Apa sifat zatiah kita? Tidak mungkin boleh berdiri sendiri. Setiap saat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira masa kita sihat, tak kira masa kita sakit, tak kira masa kita miskin, masa kita kaya, masa kita menangis, masa kita ketawa, segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebab tu kalau kita tengok pada ayat-ayat yang saya kongsikan tadi, kita ambil contoh surah Al-Isra ayat 67, ini menggambarkan tentang sifat manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Apabila kamu ditimpa bahaya di laut, hilanglah segala Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah. Itulah manusia. Kalau dah ditimpa susah kat tengah-tengah laut, tak ada dah Tuhan berhala, Tuhan apa pun tak ada. Semua sudahnya minta kat Tuhan yang cipta langit bumi. Tuhan Allah. Ya, maknanya Allah. Lalu kamu hanya berdoa kepadanya supaya menyelamatkan kamu. Tetapi setelah dia menyelamatkan kamu daripada karam sehingga kamu sampai ke daratan dengan selamat, kamu berpaling daripada mentauhidkan Allah. Sebenarnya manusia yang tidak bersyukur sangat kufur kepada nikmat Tuhannya. Itulah perangai manusia. Masa susah, lain macam dia punya janji-janji palsu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Kau bagilah aku sehat. Kalau aku sehat, aku janji, Ya Allah, Kau akan gunakan nikmat sehat ni di jalan kebaikan, cari ilmu, tolong orang susah, macam-macam. Tak sampai sebulan Allah bagi nikmat sehat. Jadilah manusia itu wa kanal insan kafura. Kufur nikmat. Kita jangan tuding pada orang lain saja. Nampak tak ciri-ciri itu ada pada kita? Ya. Weh, masa kita senang lenang apa segala, tak ada masalah, ketawa terbahak-bahak. Cik tengok apa? Media sosial sampai 3-4 jam. Hati senang. Sekali Allah uji apa benda lah yang kita tak suka, teresak-resak atas jadah, menangis. Ya, baru pukul 10 pagi dah nak sembahyang Zuhur. Punya tak sabar nak solat tu. Ya, pukul 4 nak sembahyang subuh dah. Dia punya dahsyat kesan daripada ujian tu. Tapi bila Allah angkat saja ujian tersebut, berikan nikmat, berikan kesenangan, Zuhur dah masuk dah. Ya, dah nak masuk asar. Dah dekat pukul 4 dah. Dia tanya Zuhur dah masuk ke belum? Punya sampai tak sedar. Ya, itu manusia. Sama pada ayat yang ke-12 surah Yunus. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Memanglah. Bila dia bahaya, tak kira. Duduk, mencangkung, berdiri, tertonggeng, apa, berdoa lah kerja. Bahaya. Ya. Tapi bila kami hilangkan bahaya itu daripadanya, lalu dia berbuat seolah-olah macam tak pernah berdoa sebelum ni. Ui, dahsyat dia punya sombong. Kekayaan ini datang daripada kebijaksanaan saya. Semua ini datang daripada usaha saya. Datang daripada strategi, 15 strategi yang saya ada. Ui, lain macam. Padahal masa susah dulu minta tolong dengan Allah. Dan Allah bagi, tak ada pun sempat 15 strategi itu berjalan. Ya, lepas kaya baru fikir strategi apa. Cakap tu tak berlapik dah. Ya. Seolah-olah macam bukan kamu yang berdoa dulu. Yang menangis, merayu, bahkan mungkin berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpa kamu. Begitulah
resam yang dijadikan kepada orang yang melampaui batas, yang dia memandang baik apa yang dia kerjakan, padahal tak baik. Sifatnya tak baik tapi dia pandang baik. Cara pandang baik tu macam itulah. Jadilah macam-macam apa? Istilah. Kan? Ini apa ni, kekayaan ni, kesenangan ni kerana apa? Kerja keras saya. So dia nampak macam benda tu baik. Ya? Macam-macam lah. Ayat yang ke 63 dan 64 surah Al-An'am. Habis tu kalau orang tanya, habis tu nak cakap macam mana Ustazah? Kalau kita dah senang, nak cakap macam mana? Masya Allah, la quwata illa billah. Boleh jadi strategi yang 15 ni bolehlah dicoba. Berlapik cakap, berlapik. Dulukan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akak main lah, saya tengok akak sekarang awet muda lah. Ya, macam mana kak? Yalah, kau tengoklah kak macam mana jaga makan, tak macam kau. Oi, bahasa dia. Padahal orang tu bukan muji betul pun. Kan jawapan lah serius kan. Jadi kita tu beragak sikit berjawab. Ya, ingat sikit dengan Allah. Betul tak tuan-puan? Surah Al-An'am 63 dengan 64 dia bisa baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang kafir di Mekah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada bencana-bencana yang menimpa kamu di darat dan di laut? Kamu berdoa kepadanya dengan merendah diri dan secara senyap. Demi Allah, jika dia menyelamatkan kami secara senyap, menyelamatkan kami daripada bencana ini, tentulah kami akan menjadi orang yang bersyukur. Tengok masa susah, macam itulah. Ya Allah, kalau kau angkat musibah ni, kau lenyapkan bencana ni, kami akan bersyukur. Kami akan jadi hamba-Mu yang bersyukur. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, Allah lah yang menyelamatkan kamu daripada semua bencana itu dan daripada segala macam kesusahan. Tetapi kemudiannya, kamu kembali mensyirikkan Allah dan melupakan janji yang kamu telah buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya tuan-puan, menerima apa jua keadaan yang berlaku dalam hidup kita dengan kesyukuran adalah benda yang sangat baik. Sebab yang tersurat, yang tersirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ni sangat banyak hikmah dia. Ya, Allah nak bentuk hati kita, Allah nak jauhkan kita daripada melampaui batas, ya, banyaklah bendanya. Tarbiyah Allah kepada kita semua. Banyakkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah hidup kita ni lebih banyak menyorot ataupun melihat hidup orang-orang yang terdahulu di kalangan orang saleh, para nabi, para rasul, ya. Yang tu yang kita pandang. Walaupun kita duduk di akhir zaman. Ya, tak apalah, aku nak tengoklah macam mana Nabi Yusuf tu, sabar dia macam mana, syukur dia macam mana. Aku nak tahu jugalah macam mana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampaikan disebut dalam salawat Ibrahimiyah, salawat pada Nabi sekali dengan Nabi Ibrahim. Semua itu akan menjadi kekuatan kepada kita. Ya, banding dengan kita ni lebih banyak kelalaian ya dalam hidup, hanya melihat kepada makhluk-makhluk yang tidak memberi pengajaran yang besar kepada kita. Dan Ustazah akhiri dengan kata-kata daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Lataiful Minan. Dah cakap Melayu lah ya, baca terjemah ya. Sebab ini panjang sikit. Rasa berhajat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan sebagai hakikat seorang hamba. Kerana hamba itu suatu yang mungkin
Maksud dia bila sebut hamba ni sesuatu yang mungkin, boleh ada, boleh tak ada. Tapi bila sebut Khaliq, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kita dulu tak ada, sekarang ada kan? Dulu sebelum lahir mana ada? Adakah nama kita ada dah sezaman dengan Mak Kilau? Mak Kilau pernah sebut nama kita. Pelik. Tak ada kita. Ya? Boleh tak ada lepas ni? Akan tak ada. Akan tak ada. Wajib tu, sifat wajib kita akan tak ada. Tapi Khaliq ni tidak. Khaliq ni huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kata Syekh Ibn Athaillah, sifat rasa berharap, terdesak, menangis, sedih, lemah, itu memang sifat kita. Ya, supaya kita sedar diri. Setiap yang mungkin pula sangat berhajat kepada pemberi nikmat, ya, maka itu adalah sifat seorang hamba. Sebagaimana Allah yang maha hak, yang maha kaya selama-lamanya, maka hamba sangat berhajat kepada Allah juga selama-lamanya. Hamba tidak akan pernah berpisah daripada sifat keberhajatan ini, sama ada di dunia maupun di akhirat. Akhirat besok nak minum seteguk air pun, nak dapatkan izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat pakaian seurat benang pun, Allah yang sudi bagi. Dah nak beli kat mana? Bukan ada hari-hari kat sana. Ya? Ini telanjang bogel semua ni. Allah yang sudi pakaikan, Allah yang sudi berikan makan minum segala macam. Ya? Kalau dia masuk syurga, dia tetap berhajat kepada Allah dalam syurga. Tapi Allah telah mencelup keberhajatan hamba dalam nikmat yang sentiasa menyelubunginya. Tapi sebab Allah bagi nikmat, tak sempat kita nak minta-minta. Allah bagi. Tapi tetap hamba yang tetap hamba berhajat pada Allah SWT. Inilah hukum. Inilah hukum segala hakikat. Kerana hukumnya tidak berbeza, baik di alam ghaib maupun di alam syahadah. Sama. Dalam alam barzakh juga kita memerlukan Allah. Sama macam kita memerlukan Allah di alam dunia. Oleh itu, sifat ilmu ialah mendedahkan apa yang diketahui walau apapun jenis ilmu dan pada apa jua masa sekalipun. Jadi inilah ilmu yang diterangkan kepada kita, ya, iaitu untuk menanamkan rasa tawaduk, rasa kebergantungan dan berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jalan ujian, jalan sakit sikit-sikit, ya, kesusahan tu menyebabkan kita lebih lagi nak ingat pada Allah, nak berdoa dengan Allah, nak minta pada Allah, maka itu adalah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah bagi ni package. Kita je yang melihatnya terpisah-terpisah. Package. Bukankah bila aku bagi kamu sakit, dia datang bersama dengan nikmat zikrullah? Bukankah bila aku bagi kamu susah, datang bersama dengan nikmat taubat? Bukankah bila aku bagi kau pedih hati, datang bersama dengan nikmat maghfirah? Kita tak nampak package tu. Sebab apa? Nafsu kita hanya melihat yang susah tu saja. Jadi bila kita hurai sikit sebanyak mutiara kata ini, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita berasa lapang hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah, jalani kehidupan, tunaikan tanggungjawab amanah sebagai hamba Allah, pertingkatkan ibadah dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan selalu baca zikir-zikir tawakal, ya tuan-puan, seperti hasbi Allah, ya, ataupun tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ya, ataupun tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahil ladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Itu kita kena analisa diri kita, so kita akan melengkapkan zikir kita tu sesuai penyakit kita, ya tuan-puan. Kalau kita rasa ya aku ni kurang tawakal lah, ya, sebab tu gelisah aja, zikir yang dibanyakkan tu zikir berkait tawakal, ya, ataupun istighfar. Dia adalah set-set dia sesuai keadaan kita. Jadi itulah yang boleh Ustazah ulas pada pagi ini. InsyaAllah puan-puan kena balik memasak kan, ya. Jadi Ustazah minta maaf zahir batin salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. So insyaAllah kita jumpa pada masa yang lain, insyaAllah, yang akan dimaklumkan oleh pihak masjid. Terima kasih pada semua
Uhibbukum fillah. Saya sayang kalian kerana Allah. Segala doa untuk ustazah juga doa untuk sahabat-sahabat semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.